Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah. Kerugian demi kerugian yang dilaporkan oleh berita tempatan membuatkan masyarakat kita ni seolah-olah sudah lali dengan topik sindiket penipuan. Minggu lepas kita telah menyentuh isu penipuan dalam MLM dan kali ini kita akan merungkai dengan lebih mendalam mengenai pelaburan emas. Bila kita bercakap mengenai pelaburan emas ni, saya nak bertanya kepada penonton masih ingat tak dengan nama Geneva Gold? Salah satu skandal emas terbesar di negara ini. Baru-baru ini syarikat Geneva Gold telah didapati bersalah dan didenda 450 juta ringgit akibat aktiviti money laundering. Selain dari itu, sekitar 5 tahun lepas kita digegarkan pula dengan penipuan pelaburan emas yang dinamakan Tok Belagak. Nama Tok Belagak ni memang tidak asing lagi bagi orang Melayu suatu ketika dahulu kerana ia pernah menggemparkan dunia pelaburan emas dengan penipuan dan juga manipulasi di kalangan orang Melayu kita. Tahun lepas pula, PDRM melaporkan terdapat kes penipuan pelaburan emas yang membabitkan kerugian bernilai hampir setengah juta ringgit. Jadi ini membuatkan kita tertanya-tanya, mengapa masyarakat kita ni mudah sangat terpengaruh dengan skim seperti ini? Ditambah pula dengan situasi ekonomi sekarang yang agak mencabar. Masyarakat digalakkan untuk melabur dan menabung untuk pelindungan kecemasan di masa hadapan. Jadi pelaburan emas ni dilihat sebagai satu pilihan kerana ia mempunyai kestabilan yang tinggi, risiko yang rendah, antara aset yang paling mudah dicairkan. Namun, apakah wujud skim pelaburan emas yang benar-benar patuh syariah dan undang-undang serta selamat untuk orang ramai di luar sana? Untuk mendapatkan semua jawapan, kami jemput di Tijarah hari ini Dr. Tuan Badrul Hisham Tuan So selaku Penasihat Syariah Isra Consulting. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama kami hari ini di Tijarah. Terima kasih kerana menjemput saya. Baik, Doktor, bila kita nak bercakap mengenai pelaburan emas, Doktor, banyak sangat penipuan yang berlaku dengan pelaburan emas. Contoh seperti Geneva Gold. Lepas tu kita ada Tok Belagak. Dan tahun lepas pula pelaburan Gold Trading Investment juga disahkan sebagai satu penipuan. Jadi persoalan saya di sini Doktor, apa yang menyebabkan penipuan sebegini berlaku dengan emas? Adakah ia disebabkan nilai emas itu sendiri ataupun mungkin strategi yang digunakan oleh skim penipuan yang amat berkesan? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Puan Syabana dan tim Sama-sama. Tijarah kerana menjemput saya untuk kali ini. Baik, untuk menjawab persoalan tadi, kenapa berlakunya penipuan pelaburan emas, kenapa boleh orang tertipu dan sebagainya. Saya untuk menjawab soalan itu secara objektif, saya katakan benda itu boleh disimpulkan dengan dua sebab. Pertama sekali kerana kezaliman ataupun orang panggil transgression dalam bahasa Inggeris kita lah kita kata, dan satu lagi adalah tentang kejahilan, ignorance, kerana ini merupakan sifat yang semula jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta dalam diri manusia. Kalau kita tengok dalam Quran pun dalam Quran bila mana Allah nak ciptakan manusia, Allah kata inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini secara fitrahnya, secara semula jadinya, dia ada dua kecenderungan ni. Dia prone untuk melakukan kezaliman dan dia juga prone untuk orang panggil bersikap dengan sikap jahil. So kita katakan bila mana adanya sifat benda ni, bila mana dia tidak dikawal dengan kawalan yang sempurna, sama ada dari sudut takwa ataupun iman, dan kemudian dari sudut pengetahuan dan maklumat yang mencukupi, manusia akan sangat-sangat mudah untuk terjerumus, sangat-sangat mudah untuk orang panggil dimanipulasikan perasaan ataupun keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang sepatutnya, dan mudah untuk terperdaya dengan janji-janji manis. Dan kalau kita tengok pun, teori ini juga disebut oleh orang panggil ahli ekonomi barat, contohnya macam Adam Smith kan, bila mana dia bercakap tentang the wealth of nation dalam tulisan dia, ataupun banyak tulisan-tulisan yang lain yang dikatakan manusia ini dia ada sifat selfishness yang memang asal-asalnya memang dah ada dah, cumanya perlu dikawal, dan benda tu adalah yang akan memacu ekonomi ke hadapan. Apabila berlakunya orang panggil ke mana-mana hiccup dalam isu mengawal, sama ada orang panggil greed ataupun keinginan untuk mendapatkan benda yang lebih daripada apa yang dia mahu, ataupun
dia orang panggil apa jahil dengan apa maklumat yang sepatutnya dia dapat, maka dia akan mudah untuk tertipu. So kalau kita tengok cerita scam ni ataupun cerita penipuan pelaburan, dia tidak eksklusif dalam isu gold semata-mata, bahkan dia ialah cerita yang malar segar daripada zaman dulu, daripada zaman dulu dan dalam banyak-banyak bentuk. Dulu kalau kita ingat tahun 90-an kita ada cerita Pak Mantelo, walaupun dia tak melibatkan emas secara langsung, dia melibatkan scam penipuan pelaburan, Ponzi scheme dan sebagainya. Bahkan lepas tu kita ada Tuhan Harun dan sebagainya. Maka semua ini menunjukkan bahawasanya cerita ni akan sentiasa berulang kerana aktor ataupun orang yang terlibat ialah orang yang sama, iaitu manusia, yang mana dia ada dua sifat ni, zalum dan jahul. Satu yang transgression dan satu lagi ialah kejahilan. Betul Dr. Bat, saya setuju ya. Pada masa yang sama ya Dr. Bat, kurang memahami aspek pelaburan oleh masyarakat kita ni ya, tetapi mereka tetap mahukan keuntungan. Dan juga pulangan yang segera dan banyak ni membuatkan masyarakat kita ni banyak terjebak dengan scam-scam seperti ini ya. Jadi saya rasa satu solusi yang boleh dilihat di sini adalah constant education ya, pendidikan dan juga awareness bagi untuk menekankan bagaimana supaya masalah ni boleh diselesaikan. Baik Dr. Bat, kalau kita nak lihat dari sudut pandangan Islam pula ya, bagaimana Islam boleh membantu ya seseorang untuk mengelakkan diri dari terjerumus dengan skim penipuan seperti ini? Baik, kalau kita relate dengan jawapan saya yang pertama. Kita kata masalah berpunca daripada sifat manusia itu ataupun penyakit itu ada dalam diri manusia, iaitu manusia ada kecenderungan untuk melakukan kezaliman, untuk bersifat tamak dan sebagainya, dan manusia ada kecenderungan untuk berlaku dan bersifat dengan sifat jahil ataupun ignorance. Maka untuk selesaikan masalah ini, Islam datang dengan merawat kedua-dua problem ini. Islam dalam isu tamak sebagai contohnya, Islam meletakkan garis panduan, ada benda yang halal, ada benda yang haram, ada benda yang boleh diambil, ada benda yang tak boleh diambil. Semuanya perlu mengikut peraturan ataupun undang-undang yang kita sebut sebagai hukum syarak. Tidak boleh dilepaskan ataupun dipulangkan semata-mata dengan keinginan ataupun nafsu manusia untuk mengumpulkan sebanyak mungkin keuntungan ataupun harta. Maka dari satu sudut Islam meletakkan orang panggil apa, undang-undang ataupun jalan macam mana satu benda tu boleh diambil secara sah di sisi agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam juga menggalakkan supaya orang sentiasa mencari maklumat, sentiasa mencari orang panggil information yang benar. Bahkan Nabi SAW dalam satu ketika bila mana ada berlaku kesilapan di kalangan para sahabat dalam membuat keputusan sehingga mengorbankan nyawa salah seorang daripada sahabat, Nabi kata syifaul ayyi as-su'al, ubat kepada kejahilan adalah bertanya. Dan dalam Quran sendiri Allah kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena bertanya orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Maka kalau kita tengok dalam isu benda khususnya pelaburan emas, Islam meletakkan panduan yang jelas. Okey, boleh saya katakan di sini ya, Dr. Bat, dia mematuhi peraturan syariah itu akan mematuhi peraturan syariah dalam emas ya, akan membawa kepada pelaburan emas yang selamat ya bagi masyarakat Islam. Okey, terima kasih Dr. Bat. Baiklah, kita akan berehat seketika dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula adakah syarikat emas yang boleh dipercayai dan patuh syariah di luar sana. Jadi jangan ke mana-mana.